Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat. ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما فرضت الصلاة ركعتين فأقرت صلاة السفر وأتمت صلاة الحضر. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada yang lepas, pada kuliah subuh saya telah membincangkan tentang beberapa hadis Nabi SAW berkenaan dengan salat berjamaah subuh ini. Dan pada malam ini satu topik yang penting, iaitu beberapa hadis Nabi macam mana kita nak berinteraksi dengan qaul Nabi berkenaan dengan salatus safar, salat ketika musafir ataupun disebut sebagai jamak dan juga qasar. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apabila kamu menempuh perjalanan ketika musafir, wa idza darabtum fil ard falaysa 'alaykum junahun an taqsuru minas salat. Apabila kamu menempuh perjalanan musafir, bagi safar musafatul qasri. Musafir dalam definisi syarak merujuk kepada perjalanan yang jauhnya 2 marhalah ataupun lebih, bersamaan dengan 90 km ataupun lebih. Itu baru nama musafir menurut syarak. Kalau 40, kalau 20 km, kalau 60 km musafir juga, tapi bukan musafir menurut syarak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan falaisa 'alaikum junahun, tidak menjadi kesalahan kepada kamu, atas kamu an taqsuru, kamu pendekkan minas salat, pendekkan sembahyang. In khiftum an yuftinakumul ladzina kafaru. Ini bukan kaidah. Tak disyaratkan, meskipun konteks asal ayat ini in khiftum, jika kamu takut timbul fitnah bagi orang-orang kafir. Kalau takut perang, kalau takut ada fitnah baru boleh buat puasa kan? Tak. Maka in khiftum ini kaedah dia dibagi laisa bil qaid. Pada asalnya hukum melakukan salat jamak dan qasar ini yang disebutkan di dalam Al-Quran cuma satu saja, iaitu qasar. Kalau kita cari apakah ayat Al-Quran yang menunjukkan bolehnya kita mengumpulkan antara 2 salat jamak, jamak tak dalam Quran. Yang disebutkan dalam Quran adalah qasar. Jamak itu disebutkan di dalam hadis. Maka perkataan falaisa 'alaikum junahun, tidak menjadi kesalahan, maksudnya boleh. Cuma perbahasan ulama dari sudut ini, adakah dia dipanggil sebagai rukhsah ataupun tidak? Nanti kita akan sebut. Difardukan, disyariatkan ada sembahyang qasar ini apabila seseorang itu menempuh perjalanan 2 marhalah, dan perjalanan dia itu dipanggil safar fi ghairi maksiatin,
Permusafiran itu mesti jelas matlamat. Kalau tak boleh solat jamak qasar. Solat jamak qasar itu adalah ibadah. Dia musafir nak ke mana? Kalau musafir dia untuk menuju melakukan maksiat, maka musafir dia itu dianggap sebagai asi bis safar, orang yang berdosa di dalam bermusafir. Tapi orang berdosa tak boleh sembahyang kan? Boleh sembahyang, memang kena sembahyang. Walaupun matlamat dia nak pergi satu tempat yang jauh lebih daripada 2 marhalah untuk melakukan maksiat, maka di tengah perjalanan itu adakah dia wajib sembahyang? Jadi tak gugur. Kewajipan solat tetap ada. Cuma dia tidak boleh melakukan rukhsah. Dia tidak boleh buat jamak qasar. Ini penting. Kalau dia melakukan jamak dan qasar juga, dia solatnya tidak sah. Sebab apa? Sebab jamak dan qasar ini dibincang oleh ulama, mereka meletakkan dia termasuk dalam kategori rukhsah syar'i, keringanan yang syarak bagi. Rukhsah ini, baik saya sentuh dulu apakah yang dimaksudkan dengan rukhsah. Rukhsah ini kelonggaran. Kalau hukum asalnya sembahyang zuhur 4 rakaat, maka 4 rakaat itu istilah dia dipanggil azimah. Azimah ni ketetapan awal, hukum asal. Kemudian keringanan yang diberikan oleh syarak, maka itu dipanggil sebagai rukhsah syar'i, keringanan syarak bagi. Baik, apakah bentuk keringanan yang syarak bagi kepada orang yang musafir? Banyak. Salah satunya adalah melakukan jamak qasar. Yang kedua, kelonggaran yang syarak beri adalah boleh untuk dia tidak berpuasa di bulan Ramadan. Boleh, bukan suruh, boleh, harus. Bukan kata mesti, saya nak puasa. Itu bagus lah. Ini adalah harus. Yang mana Allah sebutkan di dalam surah Al-Baqarah berkenaan dengan orang yang sakit, orang yang musafir, fa'iddatun min ayyamin ukhra, dia boleh ganti pada hari lain. Saya musafir tapi saya tak nak meneruskan puasa, saya tak larat ni, saya musafir. Boleh ataupun tidak saya makan? Cerita hukum dulu. Saya musafir. Musafir ni memang musafir yang halus. Musafir nak menziarahi keluarga, atau musafir nak mengeratkan silaturahim, maka musafir itu dipanggil musafir yang harus dapat pahala. Kebetulan bulan Ramadan, bulan puasa, saya pun tak nak meneruskan puasa Ramadan. Maksudnya saya tak puasa hari itu sebab saya musafir. Apa hukum dia? Harus. Tetapi wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Puasa lebih baik. Kenapa kata harus? Ini perlu yang kita faham. Satu, masa yang terhad situ akan cuba gunakan masa yang terhad itu, insyaAllah. Jadi kalau boleh saya nak tahu bab solat safar ni cara sampai habis lah. Tapi saya akan sentuh beberapa poin penting. Musafir dia panggil sebagai rukhsah. Maka apabila saya telah melakukan permusafiran, dibenarkan saya untuk solat jamaah dan qasar, dan dibenarkan untuk saya tidak berpuasa di bulan Ramadan. Tetapi kalau diberi pilihan, puasa itu lebih baik. Wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu puasa itu lebih baik kalau kamu tahu ganjaran yang Allah nak berikan kepada kamu. Dan juga musafir juga ada keistimewaan dia, boleh bertayamum kalau tidak ada air. Kerana kebanyakan ghalib kebiasaan orang yang musafir dulu pada zaman Rasulullah, mereka tidak ada air. Dan kelebihan musafir juga doanya mustajab. Nabi sebut dalam hadis 3 doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satunya adalah orang yang bermusafir. Tapi ada hadis yang mana dia musafir tapi doa dia tak mustajab. Summa dzakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila
sama, ya Rabbi ya Rabb, mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa ghudhiya bil haramin fa anna yustajabu lahu. Dalam hadis Abu Hurairah, hadis 40, Imam Nawawi muatkan hadis ini dalam Al-Ba'in. Nabi sebut kisah seorang lelaki yang musafir, sepatutnya doa mustajab. Yang kat tangan minta ya Rabbi, tapi Allah tak makbulkan doa dia. Sedangkan dalam hadis lain Nabi cakap orang musafir doa mustajab, tapi dia ni orang doa tidak mustajab. Apa kesalahan? Nabi kata wa mat'amuhu haram, makanan dia daripada sumber yang haram. Wa mashrabuhu haram, minum daripada sumber yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaian daripada sumber yang haram. Wa uziya bil haram, kenyang dengan benda haram. Fa anna yustajabu lahu. Macam mana doa nak diterima? Jadi meskipun dalam hadis lain Nabi cakap musafir doa mustajab, tetapi apabila ada penghalang, ada hijab, tetap tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Secara asas musafir adalah dituntut. Kerana Nabi SAW juga bermusafir, menempuh perjalanan yang jauh. Bahkan musafir dulu lebih teruk. Dalam hadis disebutkan bahawasanya Nabi mengatakan as-safaru qita'atun minal azab. Permusafiran itu sebahagian daripada azab. Permusafiran sebahagian daripada azab. Azab yang macam mana? Bi firaqatil ahbab. Kita sekarang musafir ada azab, ada rasa susah berbanding dengan dulu. Kalau kita ukurkan yang dibolehkan melakukan jamak dan qasar itu, kalau kita ukur dari sudut kepayahan yang dialami oleh orang musafir, sebab itulah dia boleh buat jamak qasar, kita salah. Sebab kalau kita nak ukur Nabi musafir Mekah ke Madinah zaman itu dengan sekarang kita musafir Mekah ke Madinah zaman sekarang, ada beza tak? Bezanya pada masa. Bezanya pada masa yang diambil daripada Mekah ke Madinah. Jarak sama tak? Jarak sama. Sebab itu apabila orang yang mengukur boleh buat jamak dan qasar ini dengan masa perjalanan, salah. Berapa masa yang tertentu, agak-agak berapa jam perjalanan baru boleh buat solat musafir, ataupun berapa jam perjalanan baru boleh buat solat jamak. Soalan pun dah salah dah. Sebab apa? Sebab yang boleh buat jamak dan qasar bukan dinilai dari sudut masa. Contoh, sini ke Mekah ke Madinah 400 km lebih. Masa yang diambil oleh Rasulullah untuk sampai ke Madinah sama tak masa yang sekarang diambil, masa sekarang Mekah ke Madinah sama? Tak sama. Kalau kita ukur dengan masa, memang sekarang kita tak boleh buat solat jamak qasar. Walaupun orang itu boleh sampai kepada satu tempat itu dengan masa yang paling pendek sekali pun, tetap dia buat jamak qasar. Sebab itu yang diboleh buat solat jamak ini bukan dinilai dari sudut masa, tetapi jarak tak berubah. Kalau zaman dulu 400 km, sekarang 400 km. Kalau zaman dulu perjalanan diambil 400 km adalah 1 minggu, sekarang 4 jam, 3 jam. Yang berubah adalah masa, yang tidak berubah adalah jarak. Sebab itu ulama meletakkan jarak yang perlu dikira adalah 2 marhalah bersamaan dengan 90 km. Jadi tak payah tanya masa berapa jam perjalanan baru boleh buat solat musafir. Kalau kira dengan masa, banyak salah. Sebab apa? Boleh jadi jarak itu dekat, tapi masa yang diambil panjang. Sini pergi Seremban dekat ya. Dia beritahu, saya menempuh perjalanan daripada KL pergi ke Seremban 10 jam. Rupanya kereta dia rosak, ataupun jalan sak jam, teruk sangat, 10 jam.
Oh, kalau kira ikut masa dia dah buat jamak pasal. Tapi agama ataupun syarak tak mengira daripada masa yang diambil. Tapi tengok pada jarak. Walaupun jarak itu terlalu jauh, walaupun jarak itu terlalu dekat, jarak dekat masa yang panjang tak kira. Jarak yang panjang ataupun jarak yang jauh masa yang singkat boleh buat juga. Musafir naik Mercedes pergi Al-Ustaz 400 km sampai oleh 4 jam dah sampai, 5 jam dah sampai, tak pernah pun. Tadi saya sebut solat musafir adalah rukhsah keringanan yang Allah bagi. Jadi dia nak kena, bolehkah dia nak buat jamak qasar ni? Boleh, sebab yang dinilai adalah jarak. Baik, itu poin yang boleh kita ambil. Kemudian apa yang Nabi SAW sebut yang menjadi perbincangan oleh para ulama adalah dia adakah termasuk dalam kategori rukhsah ataupun tidak. Kadang ada orang yang tak yakin nak buat solat ni. Baik, kalau diberi pilihan kepada kita, sama ada kita nak buat solat jamak tanpa qasar ataupun kita nak buat qasar tanpa jamak, ataupun kita nak buat jamak serta qasar. Ada 3 pilihan. Yang pertama, buat jamak tanpa qasar. Maksudnya apa? 4 sekali jalan. Zuhur 4 rakaat, habis bangun solat asar pula 4 rakaat. Itu dipanggil jamak tanpa qasar. Pilihan yang kedua, qasar tanpa jamak. Masuk waktu zuhur, dia solat zuhur 2 rakaat. Masuk waktu asar, solat asar 2 rakaat. Maksudnya dia tak kumpulkan 2 solat itu pada satu masa. Itu dipanggil qasar tanpa jamak. Yang ketiga adalah yang memang selalu kita buat. Apa yang senang sekali, jamak serta qasar. Zuhur 2 rakaat, bangun buat asar pula 2 rakaat. Dipanggil qasar serta jamak, ataupun jamak serta qasar. Tapi yang aula, yang afdal, kalaulah kita tengok secara berasingan, qasar itu lebih afdal ataupun jamak itu lebih afdal. Qasar ini sebenarnya lebih afdal. Afdal macam mana? Dia buat 2 rakaat tanpa jamak. Kerana keluar daripada khilaf orang yang mengatakan tidak ada jamak, sebab nasnya tidak jelas. Yang disebut dalam Quran hanya qasar saja. Tapi tidak masalah lah, kerana boleh kita melakukan jamak serta qasar. Tapi kalau tanya afdal, dua-dua. Maksudnya masuk zuhur buat 2, masuk asar buat 2, isyak buat 2. Itu dipanggil dari sudut afdal ke afdal. Dalam hadis Nabi SAW mengatakan, innallaha yuhibbu an tu'ta. Allah Subhanahu wa taala suka didatangkan rukhsah kama yakrahu an tu'ta maksiyah. Kadang orang tak yakin boleh ke buat 2. Bila agama dinilai dari sudut menggunakan akal tanpa melihat kepada sandaran daripada hadis, tanpa melihat sandaran daripada syarak, banyak benda lah yang kita nafi. Banyak perkara yang kita akan tolak kalau kita hanya melihat dengan menggunakan kacamata akal. Contoh, kalau zuhur 4 rakaat dan zuhur 2 rakaat, kalau ikut logik yang mana lagi banyak pahala? 4. Dah 4 lah. Ada orang yang tak yakin, saya tak yakin dan nak buat 2 rakaat, saya buat 4. Orang ni Nabi SAW menyebut sebagai orang yang sombong. Sombong apa? Tidak menerima hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kerana solat
qasar itu adalah hadiah. Rukhsah itu adalah hadiah Tuhan bagi. Allah berikan kepada orang yang bermusafir. Pernah tahu musafir ni banyak urusan, banyak hal. Pernah dan sebagainya. 2 rakaat. Saya tak mungkin nak buat 2 rakaat sebab 4 ni lebih banyak daripada 2. Apabila menggunakan akal melebihi daripada nas, dia tak percaya. Kalau ikut logiknya 4 memanglah lebih. Tapi tak. Kalau ditanyakan seseorang yang melakukan zuhur 4 rakaat dengan zuhur 2 rakaat, mana yang lebih baik? 2 itu lebih baik daripada 4. 2 lebih baik daripada 4. Kenapa 2 lebih baik daripada 4? Kerana ada nas, kerana ada hadis yang pernah Nabi kata, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu. Allah suka orang yang melakukan rukhsah, hadiah, kelonggaran, keringanan yang Allah Ta'ala bagi. Kama yakrahu an tu'ta ma'siyah. Seperti mana Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak suka orang buat maksiat, macam tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala suka orang melakukan rukhsah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan sombong kan? Cuma kita jangan menafikan. Kalau tak nak buat, tak apa. Saya tak yakin lah nak buat zuhur 2 rakaat boleh kan? Ada tak tahu langsung tentang jamak qasar. Tak tahu macam mana ketika yang orang buat. Tak tahu belajar. Ini dia kata, boleh buat 2 rakaat ni. Main kumpul-kumpul solat pula. Zuhur dan asar dilakukan secara serentak. Dia tak pun nak yakin. Sebab dia hanya menilai dengan logik akal. Kalau mengikut logik akal, seseorang yang memakai khuf, apabila dia nak menyapu khuf ni sapu di atas kasut yang dibuat daripada kulit dah, bagi orang yang tak menanggalkan kasut dia ketika berwuduk. Nak sapu atas kan, nak sapu bawah. Dia nak berwuduk. Dia basuh muka, basuh tangan, basuh kepala, basuh kaki, tapi tak basuh kaki. Tak tanggalkan kasut yang dipakai. Jadi dia ada perbahasan lagi dah. Kasut yang macam mana, apa syarat dia, macam-macam. Dia tak tanggal. Syarat mengatakan sapu. Kalau ikut akal, sapu di bawah, tapak dia. Sebab tapak dia yang kotor. Tapi syarat tak suruh sapu bawah. Syarat suruh sapu di atas. Allah suruh sapu di atas. Kalau ikut logik, kenapa sapu atas bukan atas yang kotor? Yang kotor adalah tapak. Itu membuktikan bahawasanya kalau agama hanya dinilai dengan akal, kalau difikir dengan logik semata-mata, masalah kita akan nafi, kita akan tolak semua. Banyak pula yang kita akan tolak, banyak pula yang kita akan nafi kalau agama hanya dinilai semata-mata dengan akal. Kita meletakkan akal ini dulu. Nas nombor 1, kemudian akal nombor 2. Akal ini adalah untuk menguatkan dalil, menguatkan nas Al-Quran dan juga hadis. Bukannya dalil ini menguatkan akal. Macam orang kaji ataupun orang yang suka nak relate antara Al-Quran dengan sains. Dia kata Al-Quran membenarkan sains. Salah cakap pun salah dah. Al-Quran membenarkan fakta sains. Apa cakap macam tu? Maksudnya kita meletakkan Al-Quran dulu. Kalau kata sains itu membenarkan ataupun mengukuhkan apa yang telah disebutkan dalam Al-Quran, itu bukan. Bukan Al-Quran itu mengukuhkan fakta sains. Maksudnya kita tak perlu. Habis kalau berlaku berlawanan antara sains dengan Al-Quran, kita nak tolak yang mana? Tolak yang mana? Nak kata Al-Quran salah? Fikir 10 hari. Nak kata Al-Quran salah, fikir 10 hari. Sebab itu percakapan kita penting. Ini kerana dia akan melambangkan apa yang kita pegang. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang lain, khairu ummati, sebaik-baik umat aku, alladzina asa'u istaghfaru, yang apabila dia melakukan kesalahan dia istighfar. Wa iza ahsanu istabsharu, dia buat baik dia seronok. Wa iza safaru qasaru,
bila dia musafir, dia pendekkan solat. Wa aftaru, dan dia berbuka kalau dia sedang dalam keadaan berpuasa. Tadi saya sebut banyak benda tentang kelebihan safar. Dia musafir dia dulu. Yang pertama, musafir yang harus. Disebut musafir yang harus ni musafir yang bukan tujuan untuk buat hasil. Yang kedua, musafir yang haram. Memang matlamat dia memang nak buat hasil. Jadi apabila musafir itu adalah musafir yang harus, dibenarkan dia untuk melakukan semua kelonggaran syarak. Tak berpuasa dan juga tidak hadir solat Jumaat kalau dia bertolak subuh-subuh. Ini orang salah faham yang ni. Tak hadir solat subuh, tak hadir solat Jumaat. Okay, itu saya musafir. Saya musafir, ada kelonggaran diberikan untuk saya tidak hadir solat Jumaat. Bila kamu bertolak, mereka tahu tadi pukul 12. Bila kamu bertolak, pukul 10 pagi. Bila bertolak, pukul 7 pagi. Tak boleh. Sesiapa yang bertolak daripada rumah dia nak musafir, selepas daripada subuh, itu tidak menggugurkan kefarduan Jumaat. Tak gugur kefarduan Jumaat. Kena hadir solat Jumaat kalau tidak ada sebab-sebab yang munasabah lain yang dibenarkan oleh Allah. Kalau dia bertolak sebelum daripada Jumaat, sebelum daripada waktu subuh, pukul 5 pagi dah tolak, setengah dah bergerak ke rumah, baru dia diberikan kelonggaran. Kalau dia tak sampai lagi ke destinasi pada azan Jumaat, habis dah sampai pernah tak hadir solat Jumaat, itu juga diberikan kelonggaran kepada dia. Ini tak, dia buat macam tak salah. Bila azan Jumaat, buat dia layak. Wa idza nudiya lis-salati min yawmil jum'ah fas'au ila dzikrillahi wa zikrillah. Dalam bab solat Jumaat pun nanti kita akan sentuh pada masa yang lain. Cuma saya tekankan sikit, kebetulan sudah lalu tentang solat Jumaat ini. Saya sentuh sikit berkenaan dengan ayat wazarul bay'a, tinggal urusan jual beli. Hari Jumaat kan? Hari Jumaat tinggal urusan jual beli. Bila khatib naik atas mimbar. Jual beli yang macam mana? Apa jual transaksi jual beli ketika khatib sedang berkhutbah tidak dibenarkan. Kalau orang dulu ditutup kedai, dia tak tutup kedai, dia beri orang perempuan je. Yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, dia kata bukan tutup kedai. Yang Allah sebut wazarul bay'a, tinggal jual beli. Tak ada ayat yang perintah suruh tutup kedai. Ya, betul. Habis kenapa orang tutup kedai? Bila hadir solat Jumaat, sebab dia tutup pintu, ataupun kita panggil tutup supaya tidak ada ruang lagi. Maksudnya saddu zari'ah, itu istilah dia. Saya tak tahu nak jelaskan dalam bahasa lain. Saddu zari'ah, ambil langkah berhati-hati, tutup terus kan. Sebab apa? Ada yang faham macam ni. Dia tak tutup kedai hari Jumaat ketika khatib sedang berkhutbah, tetapi dia berikan isteri dia jaga kedai. Kedai tak tutup. Yang menjaga kedai adalah isteri dia. Tapi yang pergi beli itu orang yang lelaki. Pelanggan itu orang lelaki yang wajib Jumaat. Jadi berlaku transaksi tak? Berlaku juga transaksi. Adakah orang perempuan apabila dia nak jual barang pada khatib sedang berkhutbah, dia tak minta maaf, saya tak jual kerana khatib sedang berkhutbah? Kamu lelaki, kamu wajib solat Jumaat, Ismail Jumaat, Abi Jumaat dan Tawani. Ada nak cakap itu? Tak. Tapi kalau berurusan sama-sama perempuan, okey. Sebab tak wajib Jumaat. Ini dia pandai, dia tak tutup kedai, dia bagi bini dia juga. Pun tak boleh juga kerana
wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Kalau tak ada orang jual, tak ada orang beli. Tak ada orang beli, tak ada mana menjual. Gitu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang dulu-dulu adalah satu saja, tutup terus senang. Tak ada kaitan langsung. Senang, habis cerita. Itu berkenaan dengan Jumaat. Baik, berbalik kepada sahabat tadi adalah kelonggaran, boleh melakukan jamak pasal, boleh untuk tidak berpuasa meskipun berpuasa itu lebih baik. Yang ketiga, doa mustajab. Yang keempat, boleh menyapu khuf 3 hari 3 malam. Yang kelima, boleh untuk bertayamum kalau balik kebiasaannya di musafir tak ada air, tapi kita musafir pun ada air, tak masalah itu. Banyak lagi kelebihan-kelebihan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang yang musafir. Dan apa yang perlu dilakukan apabila kita nak menempuh perjalanan musafir, niat kena ada. Niat nak jamak, nak qasar tu kena awal. Jangan main ikut-ikut tidak sah. Tak sah je. Baik, dia musafir. Contoh saya musafir bersama dengan seorang kawan. Kemudian masuk waktu zuhur. Saya buat contoh senang kita faham. Masuk waktu zuhur, saya tak solat zuhur sebab saya nak lakukan takhir. Saya nak buat waktu asar. Saya teruskan perjalanan, masuk waktu zuhur pun saya tak solat sebab saya niat untuk saya melakukan jamak serta qasar di waktu asar, iaitu jamak takhir. Tiba masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, saya berhenti untuk solat. Apa yang saya lakukan? Saya solat zuhur 2 rakaat, jamak takhir. Kemudian saya bangun untuk melakukan asar 2 rakaat. Zuhur dan asar di dalam waktu asar dipanggil jamak serta asar. Ya. Mana-mana pun tak kisah. Dia dalam kita nak tentukan, kalau nak buat jamak takhir, adakah kita nak mendahulukan sahibul waqti? Sahibul waqti itu tuan waktu tu asal kan? Ataupun kita nak buat zuhur dulu? Tak ada masalah. Mana-mana pun tak masalah. Nak buat zuhur dulu pun boleh, nak buat asar dulu pun boleh. Habis kalau imam tu buat zuhur dulu, kita niat buat asar dulu, kita ikut dia sebagai makmum, tak ada masalah. Kita tak syarat tahu apa yang imam niat. Kita nak ikut imam sembahyang, kita wajib tahu apa ini imam? Tak wajib tahu. Sehingga kan imam sembahyang zuhur, saya sembahyang asar. Imam sembahyang asar, saya sembahyang zuhur qada. Tapi saya nak ikut dia boleh tak? Boleh, walaupun berbeza niat. Itu bukan isu. Imam sembahyang asar, contoh, imam sembahyang asar. Boleh saya datang masjid, saya sembahyang juga, tapi saya niat sembahyang zuhur yang qada. Tadi tak solat zuhur, asar belum solat. Nanti kan solat. Ikut imam. Maksudnya di sini niat berbeza. Saya niat sembahyang zuhur, imam niat sembahyang asar. Sah. Tak ada masalah. Kerana makmum tidak wajib mengetahui apa yang imam niatkan. Nanti kata kalau kita buat zuhur dulu, nanti imam niat buat asar tu macam mana? Tak ada masalah. Kita tak wajib mengetahui apa yang imam niatkan. Baik, balik pada kisah tadi, saya musafir, kemudian masuk waktu asar. Saya solat zuhur 2 rakaat dan juga asar 2 rakaat. Kemudian saya tanya kepada kawan, tak solat sekali kan? Dia ini orang tak solat. Ataupun hari itu dia tak solat. Tak solat sekali kan? Buat jamak. Dan kita boleh juga. Dan kita boleh juga buat jamak. Boleh juga. Maksudnya tadi memang daripada awal tadi dia keluar daripada rumah tu tak ada niat langsung kan nak buat jamak qasar? Tak. Jadi dia tak ada niat langsung. Maksudnya dia telah berdosa. Kenapa dia berdosa? Dia membiarkan waktu zuhur berlalu begitu saja. Habis apa yang dia nak kena buat? Dia kena qada balik zuhur dan dia kena sembahyang asar 4 rakaat. Dia tak boleh melakukan jamak qasar. Sebab apa? Dia tak niat pada awal. Dia tak ada keazaman pada awal untuk melakukan solat jamak. Sebab itu orang yang nak melakukan jamak takhir, dia mesti kena ada niat dalam diri dia. Aku
nak sembahyang zuhur di dalam waktu asar, supaya dia tidak dianggap sebagai orang yang membiarkan waktu zuhur berlalu tanpa disolat. Tapi kalau orang ada niat nak sembahyang pada waktu asar, ditakdirkan, kalau ditakdirkan meninggal pada waktu itu, dia tak dianggap sebagai orang tak solat. Karena dia dah tanamkan keazaman dia nak solat pada waktu asar, maka dia dapat pahala juga macam orang solat. Habis kalau orang yang tadi, yang situasi kedua tadi, dia tak niat apa-apa, bila orang ajak baru dia okey boleh juga, baru dia okey, dia ikut, tak sah. Kalau dia sembahyang pun tak sah, kerana tidak ada keazaman. Begitu juga orang yang menempuh perjalanan yang musafir, perjalanan yang jauh, kerana untuk melakukan maksiat, solat dia tidak sah. Kerana solat musafir itu adalah rukhsah. Kaedah mengatakan al-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Semua kelonggaran yang syarak bagi itu takkan boleh dicapai, takkan boleh dilakukan kerana matlamat dan juga tujuan maksiat. Kalau dia musafir tak pergi melakukan maksiat, bulan puasa, dia kata ini bulan puasa ni, dalam bulan puasa ni ada kelonggaran untuk tidak berpuasa bulan Ramadan. Jadi saya tak puasa, tak boleh, haram. Sebab matlamat dia adalah untuk melakukan maksiat. Maka secara kesimpulan dia adalah rukhsah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma apa yang perlu kita lakukan, buat dan jangan kita sombong. Tak mau buat apa yang Allah Taala berikan hadiah. Kerana orang yang tidak menerima ataupun orang yang menolak hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala ini dianggap sebagai orang yang sombong. Baik, sekali itu dulu, insyaAllah kita akan sambung pada lain masa dan waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma